عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأن نتعلم وتعليم وتذكر وتذكير وأن نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى ودلالة على خير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. InsyaAllah sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang Al-Imam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga kepada pengarang kita Sitin Masalah Imam Naqi Al-Masri rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi malam Isnin insya-Allah sepatutnya Habib Tahir, tapi Habib minta saya datang dulu hari Khamis ni insya-Allah. Sama-sama Maulid dengan Habib insya-Allah. Jadi kita akan baca selang-selilah. Saya akan pegang kitab Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab fiqh insya-Allah. Semua Ustaz Akhaya pun dua kitab, Habib pun insya-Allah akan tambah lagi satu kitab insya-Allah. Malam ni kita akan tengok perkara-perkara yang diharamkan ketika mana seseorang berhadas. Saya tak pasti buku tu muka surat apa. Sebab saya tak bawa buku tu. Yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Surat apa? Selepas mana habis perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada 5. Faslun man intaqada wudu'uhu tu. Nampak tak? Surat apa? Saya tak bawa buku tu. Okay, nah? Jadi nampak tak kejap? Nampak tak? Surat apa? Sebab saya tak bawa buku terjemahan tu, saya bawa buku Arab teruslah. Surat 53. Okey, jadi kita nak tengok sikit benda apa yang kita boleh buat, benda apa yang tak boleh kita buat, apa berkaitan dengan sentuh Quran ke sebagainya, kita akan tengok. Jadi hadas ni apa hadas? Hadas ni benda yang kita tak nampak. Tetapi benda tersebut kita takdirkan ada pada badan kita. Beza dengan najis. Najis ni kita nampak dan memang adalah. Hadas ni kita takdirkan ada pada badan dan dia menghalang sahnya solat kita. Okey. Jadi hadas ni adalah lebih baik kita bahagikan kepada 3 bahagian. Kalau kita bahagikan hanya hadas kecil, hadas besar, ini akan jadi keliru sikit. Tapi kalau kita bahagikan kepada 3 keadaan, 3 bahagian, kita akan nampak apa pembahagian dia. Pertama, hadas yang kecil. Kedua, hadas yang sederhana. Dan yang ketiga namanya hadas besar. Kecil, sederhana dan juga besar. Okey, sekarang ni pengarang akan bincangkan benda-benda yang tak boleh kita buat, haram kita buat ketika mana kita berhadas. Ini semua kita sebagai ulang kaji saja insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitab tu tolong terus follow lah. Saya terjemah terus daripada yang Arab ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa yahrumu bil hadasi 5 asya'a. Diharamkan bagi orang yang berhadas itu 5 perkara. Ini apa ni? Hadas yang kecil. Sebab apa namanya hadas yang kecil? Sebab nisbah pengharaman dia, pantang larang dia kecil je. Maka bila datang hadas sederhana, kita tengok pantang larang dia pun naik sikit, banyak sikit. Bila kita sebut hadas yang besar, maka pantang larang dia pun banyak besar juga. Bukan nisbah kepada hadas tu kecil ke besar, tapi nisbah kecil besar tu pada pantang larang dia yang tak boleh kita buat. Okey, baik. Pertama, awwaluha as-salah.
pertama sekali tak boleh kita buat apabila kita tidak ada uduk ni, pertama sekali solat. Kan? Sebab tu kata Nabi SAW, la yakhbarallahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak terima solat seseorang kalian apabila telah berhadas kecuali setelah mana berwuduk. Tak kiralah sama ada semayang fardu, semayang sunat, termasuk juga semayang jenazah tak boleh tanpa ada wuduk. Begitu juga sujud sejadah, sujud syukur. Kan? Dapat nikmat apa-apa dia nak sujud syukur tapi wuduk tidak ada. Maka sujud tersebut tidak sah. Kenapa? Tidak menepati dengan keadaan dia. Satu yang tu kita sedia maklum. Kan? Jadi kalau orang ni dia dah solat atau dia dah solat tiba-tiba wuduk dia batal tengah solat tadi tu. Kemudian dia rasa malu, lagi kalau aku keluar tengah semayang orang kata aku tembak bom. Maka dia pun sambung je lah. Kan? Sambung lah. Alang-alang 2 rakaat sunat dah batal satu lagi aku sambung dulu. Lagi aku cover lain. Takut malu nak keluar. Maka satu yang dia solat dalam keadaan tidak ada wuduk tadi tu hukumnya apa? Berdosa, haram bagi dia. Kenapa? Dia tala'ub, bermain-main dengan ibadah. Kan? Sebab tu syarak sebutkan kita ni kalau batal dalam sembahyang ataupun dekat-dekat iqamah, dia buat macam mana? Tutup hidung. Seakan-akan kita ni ada masalah hidung berdarah ke sebagainya. Walaupun memang orang pun tak tahu, orang kalau kita hidung berdarah orang tahu. Orang kata tak hidup berlakon lah, kami pun tahu. Tapi syarak ajarkan tutup hidung ni. Tapi bagi sebahagian pendapat, bagi Imam Ramli dan juga ayahnya, sunat kita tajdidkan wuduk setiap kali nak solat fardu perbaharui. Bahkan setiap kali nak jumpa orang, nak berkumpul dalam satu majlis, sunat kita mandi pula. Itu bagi Imam Ramli dan juga ayahnya. Jadi terpulanglah kalau sesiapa yang dah ada wuduk kemudian dia nak kekalkan wuduknya macam maghrib, nak kekalkan sembahyang isyak dengan satu wuduk, tak ada masalah. Tapi kalau yang nak perbaharui wuduk pun tidak ada masalah. Jadi satu yang tak boleh kita buat, yang pertamanya kalau tidak ada wuduk ni ialah pertama solat. Yang kedua apa dia? Yang kedua tawaf. Tawaf ni sama ada tawaf rukun ke, tawaf qudum ke, tawaf sunat ke, maka tidak kena ada wuduk. Sebab tu orang yang mana batal ketika mana tawaf, dah tawaf 3 pusingan tiba-tiba batal, ambil wuduk. Dia bukan batal pusingan yang kita buat tadi tu, hanya batal wuduk saja. Maka bila batal wuduk dah buat 3, lepas ambil wuduk sambung saja. Jadi ramai orang takut, tahan, dia takut kena ulang pada awal. Dia hanya membatalkan wuduk, bukan membatalkan pusingan tawaf. Jadi sambung sahaja. Jadi solat, kenapa tawaf ni sama macam solat, cuma beza dia Allah Ta'ala izinkan ketika mana tawaf ni dapat kita ni bercakap-cakap. Jelas nah? Jadi kalau sa'i hukumnya sunat saja kita ada wuduk. Beza dengan tawaf. Jadi tawaf kena ada wuduk. Kalau tawaf tidak sah, maka sa'i dan seterusnya pun tidak sah. Kenapa? Dia yang awal-awal sekali. Itu syarat dia. Seterusnya tentang khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat yang ketiga tak boleh diharamkan bagi orang yang tidak ada wuduk ni ialah khutbah Jumaat. Karena khutbah Jumaat hukum dia wajib. Yang dimaksudkan dengan khutbah Jumaat ni dia iaitu wajib ada wuduk. Adakah daripada awal khutbah sampai akhir khutbah kena ada wuduk? Apakah yang dimaksudkan para ulama apabila orang yang tidak ada wuduk tak boleh khutbah? Iaitu apa ni? Tak boleh khutbah ketika mana haram khutbah jika tidak ada wuduk, ketika mana nak menyebutkan tentang rukun-rukun khutbah. Kalau dia dah khutbah selesai semua rukun-rukun, ada 5 rukun khutbah. Puji Allah, selawat dekat Nabi, pesan takwa, baca ayat Quran, salah satu daripada 2 khutbah. Kemudian mendoakan kepada kaum mukminin mukminat yang lain pada khutbah yang kedua. Selesai semua 5 rukun ni, tiba-tiba dia terbatal. Lalu dia tengah khutbah, ataupun dia baca hadis ke, dia baca Quran ke, ataupun dia tazkirah tengah khutbah, sah tak? Sah. Kerana yang dimaksudkan kena ada wuduk ketika mana khutbah ni iaitu ketika mana nak sebutkan rukun dia sahaja.
Yang tadi tu yang benda-benda sunat baca hadis ke kalam-kalam ulama ke dalam keadaan dia sudah batal wudu, maka hukumnya makruh. Jadi payah sikitlah. Kau mana pun kena ada wudu daripada awal sampai habis lah. Jadi kalau nak ikut detailnya macam tu, khutbah Jumaat masa rukun tu saja. Okey, itu yang keempat. Perkara yang ketiga, kemudian warabi'uha yang keempat dia mashul mushafi, menyentuh mushaf. Jadi nak sentuh, Allahu Akbar, nak sentuh mushaf ni tak dapat tidak mesti kena ada wudu. Wajib ada wudu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalah kalau sekiranya Quran ini, kulit Quran ni saya pegang Quran kan, kulit Quran ni, kulit Quran ni kena ada wudu tak? Kulit ni pun kena ada wudu sebab dia bersambung dengan Quran. Okey, sekarang ni kalau dia tak bersambung, contohnya kulit Quran ni dia terkoyak, adakah nak kena ada wudu ataupun tidak? Tengok pada keadaan. Kalau kulit Quran ini sudah terkoyak daripada Al-Quran, dan orang tengok, ni macam buku biasa je ni, orang tak perasan ni kulit Quran ke apa ni, maksudnya orang tak panggil dah sebagai cover Quran, maka ketika itu tak haram kalau kita pegang, tak diwajibkan kita berwuduk. Tapi kalau kulit sudah terkeluar tapi orang cam ni kulit Quran ni, tambah kita dekat Malaysia ni di restoran tu semua ni depan-depan ni tulis dah Al-Quran, maka orang tak tengok ni buku ni kulit Quran ni. Jadi walaupun sudah terpisah daripada Quran, tetapi dia ada lagi nisbah, orang panggil dia kulit Quran. Ada kena ada wuduk tak kalau pegang dia? Tetap juga kena ada wuduk. Jadi begitu juga ni, dia diharamkan ni termasuk juga ni border-border tepi-tepi ni. Haram ni. Walaupun dia tak menyentuh ayat, tetapi yang semua ni dikira sebagai nisbah Al-Quranul Karim. Cuma saya nak maklumkan sikit berkenaan dengan orang kalau dia baca Quran, dia buat macam mana ni? Ambil ayat liur untuk kalih muka surat. Jadi apa hukumnya para ulama bincang. Adakah boleh ataupun tidak? Ayat liur ni tak najis, tapi dia panggil mustakhzar, yang menjijikkan. Kalau sekiranya jatuh ke sebagainya ataupun ada busuk, kalau daripada perut ni jadi busuk, haram pula. Sini guru kami kata kita kena ambil cara warak dalam ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki, jika tak salah ingat, sesiapa yang mana baca Quran dia pusing dengan guna ayat liur tadi tu, maka mazhab Maliki katanya makruh yang dekat-dekat kepada haram. Jadi saya semenjak daripada dengar guru kami beritahu, jangan pusing ambil ayat liur, pusing Quran. Sebagai tanda beradab dengan Quran, jangan buat macam tu. Ada orang pula dia batal wudu. Dia batal wudu, dia ambil pen ke, dia kalih macam tu, kayu kan. Jadi buat macam apa? Macam Quran ni najis pula, dia malah ambil wudu ada kalih macam tu. Ini pun benda-benda yang kurang beradab dengan Al-Quranul Karim. Banyak kita dah tengok orang buat tu kan, pusing macam tu. Jadi apa salahnya kalau kita pergi ambil wudu? Okey. Kemudian katanya di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa lagi? Yang kelima, wa hamluhu, sentuh tak boleh tadi. Tak ada wudu pergi sentuh Quran. Wa hamluhu yang kelima, bawa Quran. Lagi tak boleh kalau bagi mereka yang tidak ada wudu, lagi tak boleh kalau sekiranya bawa. Sebab apa? Kalau sentuh dengan bawa, yang mana lebih berat lagi? Bawa lah. Jadi tak boleh tanpa tak ada wudu. Kemudian di sini kalau sekiranya yang dimaksudkan di sini apa dia kata di sini? Kecuali kalau sekiranya kita nak bawa Al-Quran ni sekali dengan barang-barang yang lain. Contohnya kita ada handbag, ada beg ni ke. Dalam beg kita ni ada, contohnya saya bawa beg ni ada buku. Kemudian saya masukkan Quran dalam ni. Wuduk saya dah batal. Jadi apa yang membolehkan saya bawa ni? Maka niat kita. Niat kita ni bila Quran duduk dalam ni, kita dah batal wuduk.
Waktu tu kalau kita niat aku nak bawa Quran, sedangkan kita dah batal wudu, maka hukumnya haram. Kan? Tetapi kalau kata sekiranya dalam beg kita ni ada buku yang lain, ada charger ke, ada benda-benda yang lain, kemudian kita pun letak Quran, wudu kita terbatal, maka kita niat nak bawa barang, niat nak bawa handbag je, maka tu boleh tak? Boleh. Yang tak boleh apa? Dia dah batal wudu walaupun dia tak sentuh, tetapi dia juga dikira sebagai apa ni? Membawa Al-Quran. Sebab niat tu nak bawa Al-Quran Al-Karim, maka dia kena niat bawa apa ni? Bawa barang. Kan? Sekalipun dalam beg kita ni ada benda apa? Ada jarum. Kan? Ada apa lagi? Ada benda-benda yang kecil je. Tisu ke contohnya. Jadi maksudnya ada benda yang lain daripada barang, daripada Quran ni, maka kita niat bawa Quran, tak menjadi berdosa. Niat bawa barang walaupun ada Quran, maka tak berdosa kepada kita. Kan? Baik. Begitu juga kita nak sebutkan di sini. Kalau sekiranya kata guru kami dalam kitab juga sebut wa mislu zarfi kursi jarid atau khashab wada'a alaihi fayahrumu massa jami'al kursi. Cuba kita tengok dekat ra' tu. Ra' belakang tu kan? Okey. Kalau sekiranya ra' itu hanya dikhaskan untuk Quran semata-mata. Kan? Apa lagi? Ini semua ni. Dia ada ra' yang Quran, ada Quran, dia ada buku sebelah. Tapi yang kalau kata semua ni Quran semata-mata, memang beli itu tujuan untuk nak letak Quran. Jadi adakah boleh kita pegang situ? Ra' itu dalam keadaan tidak ada wudu. Macam mana hukum dia? Ni tu tanya ni, boleh ke tak? Okey, macam mana cerita dia? Ra' tu khas untuk Quran sahaja. Kalau macam sebelah kita ni ada macam-macam ni, ada Quran, ada buku, lain kira. Ini khas untuk Quran je. Maka kena ada wudu juga. Sebab tu kita kata tadi, fayahrumu massu jami'al kursi. Haram kita pegang semua tu, sebab apa? Ra' tu memang khas untuk Quran. Sama macam ni, Quran kita tu yang ada sarung tu kan. Sarung dah keluar dah, ni sarung. Ni apa? Ni Quran, ni sarung. Quran tak duduk dalam sarung ni, tapi yang ada sarung sahaja. Sarung ni kita nak letak apa ni? Kita nak letak buku lain ke? Kita nak letak sugi kita ke? Nak letak dompet kita? Tak, kita tetap letak Quran. Maka selagi mana nisbahnya kepada untuk berkaitan Quran, maka termasuk kotak Quran tu pun kena ada wudu. Kita kena wudu kerana nak pegang kotak tadi tu. Kan? Jadi ra' kita ni nak kira macam mana ni? Ada Quran semua ke ada buku lain? Tapi kalau segi zahirnya kita tengok, ni namanya ra' Quran. Kan? Kalau ditulis pula ini ra' Al-Quran. Kan? Maka tak ada buku lain, mafhum jelas ni untuk Quran dah. Maka sentuh ra' macam tu pun kena ada Quran. Kenapa? Ini khas. Tajuk tu. Stand tu. Stand tu ya termasuk juga. Kalau ada stand yang macam saya pakai khutbah tu kan. Stand tu dia kecil, saya letak Quran pun ada, letak buku pun ada, letak macam-macam. Kalau macam ni stand untuk letak Quran semata-mata. Sama hukum macam ra' tadi. Tu sampai tu dia kata apa ni? Mislu kursi jarid atau khashab, sama juga. Hukum dia tentang menyentuh perkara yang demikian. Jadi kalau boleh kita ni, kalau ada anak ke cucu ke, kita nak sebutkan tadi, ambil perhatian sungguh-sungguh. Kadang-kadang cara susun Quran tu tak kena. Kan? Quran tu ditindih dengan benda yang lain. Kadang-kadang ada orang baca Quran dia pakai spek, kan? Kemudian tak larat rehat sat, dia buka spek, dia letak atas Quran. Tak ada spek, dia pakai pen ke sugi ke, dia tindih atas Quran. Ada orang buat kan? Jadi pen dengan Quran ke mana yang lebih tinggi? Pasti Quran. Maka sebagai tanda adab kita ni, apa dia? Jangan letak pen ke, cermin mata ke, apakah atas Quran. Inilah guru kami selalu pesan bahawasanya benda-benda macam ni lah duk halang orang, dah halang benda-benda rahmat, keberkatan masuk ke rumah kita ni. Begitu juga rumah Quran tu banyak, masya-Allah. Tapi berabuk habis.
Berabuk satu ditindih dengan yang lain, dengan buku dan sebagainya, maka rumah kita tersebut hilang, kurang keberkatannya. Maka balik cek balik. Balik cek balik. Begitu juga kadang-kadang kita tak tengok ada orang ni dia dah batal wuduk, dia tahu kata dia tak boleh pegang Quran. Dia suruh abang, anak-anak dia ke cucu ke, tolong ambil saat ni Quran, tok batal wuduk dah lah. Dari segi hukum macam mana? Kata para ulama, fa innahu as-sabil muhdis. Kalau sekiranya budak-budak kalau budak-budak tengah mengaji Quran dia terbatal. Dia budak-budak lagi. Tak apalah. Itu dalam bab taklim. Tapi kalau kita ni duk latih dia kecil ni. Tok tuan ni ayah batal wuduk, tolong ambil Ustaz. Kamu kecil lagi tak apa. Lama-lama kecil budak-budak tu dari kecil dia sudah di mindset bahawasanya tak apa. Pegang Quran tak ada wuduk pun tak apa. Kenapa? Ini salah mak ayah yang buat lebih kurang dengan Quran. Suruh macam tu juga. Kecuali lah tok tu tengah baca Quran sakit perut, tolong Ustaz ni, simpan Ustaz. Tu Nabi tanda ada urusan sangat. Ni kerak sangat, tolong Ustaz simpan, ambil Ustaz Quran kat tok. Tok pula suruh cari Quran terjemahan ke. Maka menyebabkan yang asalnya tu semakin hari semakin kurang. Kita nak baca dia. Jadi di sini maksudnya kalau orang-orang tasawuf ni dia akan ambil tauk berat. Batal macam mana pun dia tak akan suruh orang lain ambil. Dia sendiri akan ambil wuduk dulu sebab sebagai tanda beradab mengagungkan Al-Quranul Karim. Okey? Ya. Tindih-tindih ke ataupun menegak-menegak gitu. Jadi yang paling terbaik ialah cara menegak. Menegaklah. Kalau sekiranya ada ruang banyak. Tetapi tak jadi masalah pula. Tak jadi masalah kalau tindih macam tu. Cuma cara dia macam mana? Quran dengan Quran tengok dulu. Quran tafsir ke Quran sahaja. Jadi tafsir jangan tindih kepada Quran yang pure asli tu. Jadi tafsir asing ataupun duduk bawah. Itu tertib dia. Yang atas sekali Quran sepenuhnya. Betul baru tafsir. Kalau tak boleh macam tu, makan ruang, susun sebelah-sebelah. Susun Quran semua baru tafsir. Ala kulli hal kena ada beza antara tingkatan perkara tersebut. Contoh Quran ni juga termasuk apa yang berkaitan dengan dia. Contohnya bila ni? Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sini wa mislul mushaf fima dzakarahu ma kutiba lidirasah kal lauhi. Kalau sekiranya biasa tengok dekat Mauritania ke dekat Afrika ke, mereka tak pakai kertas macam kita ni. Mereka pakai apa tu? Kulit kayu, tu panggil lauh, papan. Baik, tulis dekat papan semua tu. Kena ada wuduk tak? Pegang papan tu. Jadi tulis dekat kayu tu untuk apa ni? Untuk apa tadi? Untuk nak belajar. Apa saja yang kita tulis Quran untuk nak belajar, maka kena ada wuduk sekalipun dia kayu. Jadi itu kaedah tu. Apa saja yang kita tulis untuk tujuan Al-Quran yang kita tulis untuk tujuan belajar, sekalipun kayu, maka kena ada wuduk. Buku kalau Quran sajalah. Kalau semuanya buku tulis Quran saja. Kalau campur tak apa. Yang ni macam lauh tadi kan, papan kayu tu semua tulis Quran. Maka kegunaan dia apa? Untuk belajar. Okey. Contohnya kita ambil whiteboard, papan putih. Whiteboard tu kita pun tulis Quran. Tulis Quran. Kita pun cerita ayat ni sekian. Jadi kalau sekiranya masa tulis tersebut memang niat untuk belajar ataupun mengajar Quran, jadi apa saja kegunaan untuk belajar Quran, maka dikira sentuh pun kena ada wuduk. Tapi kalau whiteboard tersebut kita bukan tulis Quran saja, kita tulis macam-macam yang lain, maka tak kena. Okey, apa lagi? Bisa tengok. Baik. Ni namanya apa ni? Surah Yasin. Ni yang panggil apa? Dinding. Apa? Pendinding. Itu bahasa dia kan. Yang ni kita belajar lah ataupun kita buat perhiasan?
perhiasan. Jadi kena ada wuduk tak? Tak. Kaedah daripada apa tulisan Al-Quran yang digunakan untuk belajar. Okey, kalau saya ambil ni tadi, cuba tunjuk kat saya ni mana satu ayat yang ketiga, wa innaka laminal mursalin. Tak tahu, bukan untuk belajar ni. Ni untuk perhiasan. Maka tak kena Quran. Tak kena ada wuduk. Saya tengok hirs ni tangkai. Tangkai ni kalau ditarim tu banyaklah. Saya duduk cari juga. Tangkai tu di situ dia tulis ayat Quran. Kan? Pakai kepada budak-budak. Kan? Saya tengok. Dulu masa Habib ada kan. Saya tengok Habib letak kat anak tu. Letak kat Maryam kat siapa tu. Oh, rupanya ada ayat Quran. Kan? Baik, situ ada Quran. Adakah tangkai yang ada Quran tadi tu kita boleh sentuh tanpa ada wuduk? Sedangkan Quran tu. Nampak? Pegang kaedah ni insya-Allah. Boleh sentuh, sebab apa? Dia ni untuk mengambil keberkatan. Kita nak buat pendinding. Pegang kaedah tu. Kalau kata tangkai tu, okey, sekarang tengok tangkai, kita akan buka Quran ayat ni. Mana nak nampak kecil? Maka dia bukan untuk belajar. Dia untuk apa? Pelindung diri, untuk mengambil keberkatan. Macam ni untuk perhiasan. Macam tu juga kalau orang tanya frame, Ustaz, frame ayat Quran macam mana? Kan? Frame tu kita guna untuk apa? Okey. Ini ayat kursi, pelajaran pertama. Ini ayat 1000 dinar, pelajaran yang kedua. Kalau niat untuk nak belajar, maka kena ada wuduk. Tapi frame selalunya kita perhiasan. Handset. Ada software Quran kan? Jadi bila kita buka software Quran, jadi adakah dia terus handset ni tukar jadi sebagai mushaf? Tak. Tapi jalan waraknya kata Habib Zain bin Sumit, walaupun dalam handset kita ada software Quran, kalau buka Quran tu jalan warak, maka kena ada wuduk. Segi hukum tidak perlu. Sebab kita buka Quran, walaupun buka software, tapi dikira tak sebagai Quran. Orang tetap orang panggil handset kan? Tetap panggil handset, tak panggil Quran. Jadi itu kaedah dia. Jalan warak ni dia, jalan dia nak jaga agama, jaga iman dia tu, walaupun dia bukan software Quran, dia duduk slice dengan tangan dia tu, jalan warak dia kena ada Quran. Orang sufi dia ambil yang ni. Kan? Segi hukum tak apa. Boleh insya-Allah. Ada soalan. Lepas tu satu lagi orang kita ni. Dulu lah kot. Tak duit dalam Quran. RM50, RM100. Pasal apa? Senang. Anak cucu tak buka. Maka duit tu terjaga. Itu apa? Kurang adab Al-Quran lah. Ada orang kata apa? Seorang tu dia jemput seorang ustaz tu pergi rumah. Ni cerita kan. Bila depa ni tengok duit jatuh. Suami tu abang kat isteri, yang duit abang jatuh 100 tadi tu. Duduk depan ustaz lagi persegan nak ambil. Tengok apa? Bayar masa nak balik, depa tengok duit tu tak ada. Lepas tu pakat tuduh. Oh, nama saja ustaz, rupanya ambil duit rumah orang pula. Kan? Lepas tu tuduh, ustaz tu tak jadi mai. Sebab dah dituduh curi duit orang tu rumah tadi tu. Kemudian duduk lama-lama pasangan ni, suami tu terasa buka Quran. Buka ada 100. Tanya bini ni, yang ambil mana 100, siapa letak? Tanya balik. Dia ustaz tu abang saya sebenarnya letak. Sebab tahu kamu ramai tak jarang baca Quran. Jadi orang-orang zaman dululah, tak tahu zaman lah ada ke tak, masih lagi ada duk simpan duit dalam Quran. Sebab kata mereka, anak-anak mereka pun tak baca, cucu mereka pun tak baca. Kita jangan jadi macam tu. Jangan buat nah, dengar saja tapi jangan buat. Okey? Dan itu berkenaan dengan perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak ada wuduk. Itu semua sudah nah yang kita dah ceritakan tadi. Apa saja yang berkaitan dengan Quran tak boleh kita sentuh. Kemudian sikit lagi insya-Allah. Wa yahrumu bil janabati samaniyatu asya'a ma harama bil hadas. Sekarang ni kita nak tengok hadas yang sederhana pula. Hadas yang sederhana, apa maksud sederhana? Pantang larang dia tambah lagi. Semua ada 8. Baik, ambil 5 yang tadi tu macam biasa, maka tambah lagi. Yang keenam apa dia? Yang pertama tadi kita ulang balik, semayang tak boleh
tawaf tak boleh, khutbah Jumaat tak boleh, pegang Quran pun tak boleh, bawa Quran pun tak boleh. Ni 5. Okey, yang ke-6. Tambah lagi bagi mereka yang mana berhadas sederhana. Orang yang berhadas sederhana ni siapa? Siapa mereka ni? Kumpulan mana? Mereka yang mana keluar air mani, ataupun mereka yang kedua yang telah selesai bersama dengan suami isteri. Ni ciri-ciri mereka yang berhadas sederhana. Haid dan juga nifas masuk bahagian mana? Hadas yang berat, hadas yang besar. Okey, ini penting nah. Kemudian yang seterusnya bagi mereka yang berhadas sederhana ni, keluar air mani ataupun setelah mana berjima' dengan pasangan, mereka tidak boleh untuk membaca Al-Quranul Karim sekalipun sebahagian ayat sahaja. Keluar air mani tapi belum mandi wajib lagi, maka haram bagi mereka untuk nak baca Quran walaupun hanya sepotong ayat sahaja. Haram ni macam mana? Tak boleh baca Quran ni maksudnya apa dia? Ketika mana iaitu dia melafazkan Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dia lafaz Quran, maka haram. Tapi orang yang belum mandi wajib disebabkan berhadas sederhana ni, keluar air mani ataupun berjima', maka dia boleh baca Quran dengan cara tak melafaz, maksudnya dalam hati. Satu. Pantang dia larang lagi, tak boleh dengar di telinga dia. Dia baca Quran tu haram tu kalau dengar di telinga dia. Di telinga sendiri. Kalau orang yang berhadas sederhana ni, dia baca Quran macam ni, dia nak baca Qul Allah ni, tapi dia buat dia tak lafaz, maka selagi mana tak buka mulut, tak dengar di telinga, tak namanya baca. Yang tu boleh tak? Boleh. Yang diharamkan ni juga kepada siapa? Kepada orang Islam. Orang kafir boleh tak kalau dia nak baca Quran? Boleh, silakan. Walaupun dia akan kena hukuman nanti sebab dia tidak tak beriman, tak baca Quran dan sebagainya. Tapi kalau dia nak melafazkan Quran, membaca Quran tidak ada masalah. Begitu juga yang diharamkan lagi kalau orang ni dah mukallaf. Kalau sekiranya kanak-kanak adalah contohnya dia berhadas besar, tapi dia baca Quran, maka tak jadi masalah untuk dia. Macam mana kanak-kanak berhadas? No? Tak ada. Ini syaratnya orang yang mukallaf. Kalau orang gila dia yang keluar air mani, dia keluar air mani tapi dia nak baca Quran, dia tarik terenum, Bismillahirrahmanirrahim, terenum sedap tapi rupanya dia gila, maka tak jadi haram untuk dia. Ini haram untuk orang yang mukallaf sahaja. Okey. Kemudian dia baca Quran ni memang dia niat nak baca Quran, dia tak mandi wajib lagi, tapi dia buka handset dia baca Quran, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia niat nak baca Quran, bukan niat nak zikir. Kalau niat nak zikir ataupun niat nak benteng diri, tak ada masalah. Sebab tu kalau orang yang berhadas, kalau dia baca doa naik kenderaan, ayat Quran juga, tapi niat niat nak zikir, tak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah sengaja ambil Al-Quran untuk nak baca Quran, sedangkan dia dalam keadaan berhadas sederhana, tak boleh. Okey, di sana. Kemudian itu yang ke-6. Yang ke-7 yang mana? Yang ke-7 dan juga yang ke-8. Orang yang mana berhadas besar sederhana ini tak boleh al-muqsu fil masjidi wa taraddudu fihi. Yang ke-7 ke-8 mereka ni tak boleh duduk dalam masjid. Tak boleh berada dalam masjid. Jadi belum mandi wajib tapi duduklah masjid dah. Kemudian wa taraddud. Taraddud ni dia ulang alik. Pergi sana pergi sini dalam masjid sedangkan dia belum mandi wajib lagi, maka hukumnya haram. Tak boleh bagi mereka. Jangan salah sangka, ini tak masuk lagi bab haid. Orang haid boleh tak duduk dalam masjid? Sekejap lagi, sikit lagi. Ini orang yang berjunub lagi. Orang berjunub duduk dalam masjid tak boleh. Orang yang berjunub ni dia hanya boleh lalu saja dalam masjid. Contohnya masjid
Dia masuk pintu sana, dia lalu keluar pintu sana. Tu saja dibenarkan. Duduk tak boleh. Kan? Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka yang berhadas sederhana ni, mereka duduk dalam masjid, mereka ikut pendapat Imam Ahmad. Ini bukan haid nah. Orang haid tak boleh duduk dalam masjid. Saya takkan sampai. Jadi yang ketujuh ni duduk dalam masjid. Yang ke-8 kita ulang-ulang dalam masjid. Jalan sana, jalan sini dalam masjid, sedangkan dia ni masih lagi dalam keadaan berhadas sederhana. Sebab tu kita nak bahagikan tadi tu, hadas ni mesti kita bahagikan kepada 3 keadaan, 3 bahagian, baru kita akan nampak penjelasan dia. Okey, sekarang ni kita nak tengok hadas yang besar. Berat dia panggil. Berat dari segi apa? Berat daripada segi pantang larang dia. Sikit lagi nak. Wa yahrumu bil haidi 10 asya'i. Dan diharamkan bagi orang yang haid, termasuk juga orang yang nifas. Jadi contoh mereka yang berhadas besar 2 sahaja, iaitu mereka yang haid sama ada sekurang sehari semalam, ataupun 6 ke 7 hari, ataupun 15 hari. Ini haid. Begitu juga orang yang nifas, sama ada darah tu keluar sekejap, ataupun keluar standard 40 hari, ataupun keluar paling banyak 60 hari. Mereka ni diharamkan 10 benda bagi mereka. Kan? Tadi berapa? Yang hadas sederhana berapa tadi? Haram 8. Bagi orang yang haid ni tambah lagi 2. Jadi hadas kecil haram dia 5. Hadas yang sederhana pantang larang dia 8. Hadas yang besar iaitu haid dan juga nifas ni pantang larang dia 10. Okey, semua yang awal tu cuma tambah lagi. Dah 8 yang tadi kita bincang. Orang, maksudnya apa? Orang yang haid, mereka juga tak boleh nak semayang. Kalau semayang juga apa hukum dia? Sayanglah tinggal zuhur dia nak khudhur balik. Tak dituntut untuk dia nak khudhur. Kan? Semayang sunat Allah, semayang fardu tinggal tapi rasa nak khudhur, tak dituntut. Kan? Ada dalam kitab yang sebut muktamad dia, kalau hukumnya harus tapi makruh. Orang yang haid dia nak khudhur juga, hukum dia makruh. Ada yang kata haram. Apa doa orang yang haid ni? Orang yang haid dia ada doa dia. Kalau dia baca, insya-Allah pahala dia berpanjangan dan dia didoakan keampunan oleh para malaikat. Dia doa dia. Saya tak main haid, saya tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak keluar lagi. Lagi keluar saya bagi tahu. Dia dekat tadi lah. Astaghfirullah min kulli halin tu apa? Ayat belakang astaghfirullah min kulli halin. Itu daripada Sayyidatina Aisyah. Ada tafsir ni. Kita tak main haid bang no. Kita tak tahu lah. Allahu akbar. Mana dia tak ingat. Fi kulli halin tu dia. Tu orang kata ilmu Masya-Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Itu pernah bagi kan? Wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Itu doa tu. Jadi orang perempuan yang datang haid baca doa tu insya-Allah. Nanti kita kongsikanlah insya-Allah. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Okey. Jadi orang perempuan yang datang haid nifas dia tak boleh nak semayang. Haram hukum dia nak semayang ataupun dia nak khudhur semayang, tak boleh. Itu pendapat yang kuatlah. Ada juga pendapat kata boleh tapi makruh. Jadi orang yang haid juga mereka ni tak boleh apa lagi? Kita patah balik tadi, mereka tak boleh nak tawaf. Mereka juga tak boleh nak khutbah Jumaat. Tak boleh juga nak sentuh Quran. Tak boleh juga nak bawa Al-Quran. Mereka juga tak boleh nak membaca Al-Quran. Jadi perempuan-perempuan yang datang haid, Ustaz, kami datang haid, darah keluar, tapi setiap malam kami tak tinggal surah Al-Mulk. Macam mana kalau kami nak baca? Boleh tak? Boleh, tapi niat apa tu?
niat zikir. Kan? Tapi yang asal-asalnya tak boleh baca Quran. Dengar tak apa, baca tak boleh. Kemudian datanglah masalah. Macam mana kalau pelajar tu dia tak baca Quran tapi dia lupa, itu datang masalah. Tapi yang asalnya wanita haid tak boleh baca Quran. Jadi kalau kita tengok tadi, awal-awal sekali dia pantang larang dia solat. Jadi kalau wanita haid ni dia maka kata apa? Kami sebelum tidur kami akan ambil uduk juga. Wanita haid kalau kata dah datang haid, maka kalau kata dia ambil uduk pun tak boleh. Karena apa? Uduk ni tak ada benda yang lain melainkan maknanya untuk beribadah saja. Kalau kita lihat pantang larang pertama sekali dia orang haid ni solat pun tak boleh. Maka antara solat dengan uduk yang mana lebih besar lagi? Solat. Sebab tu syukurlah. Kadang-kadang wanita haid ni dia duduk biasa ambil uduk, tapi bila datang haid dia nak ambil uduk juga. Dia kata kami nak buat benteng diri. Tidak ada dalam kitab-kitab dalam mazhab kita orang haid disunatkan untuk ambil uduk buat benteng diri. Tak payah. Tak disunatkan pun keadaan dia. Jadi yang untuk panggil apa? Kalau solat pun yang lebih besar lagi diharamkan bagi wanita haid, apatah lagi uduk. Okey, seterusnya apa lagi? Itu tentang masalah uduk bagi wanita. Ada soalan bagi kita. Yang ke-9 tengok kitab kita ni. Yang ke-9 ialah berpuasa. Contohnya seorang perempuan dah sahur. Bila sahur kemudian pukul 9 tiba-tiba darah keluar, maka puasanya automatik terbatal. Sekalipun lagi beberapa minit lagi sebelum nak berbuka puasa, tiba-tiba darah haid menitik, keluar darah haid, maka hukum dia apa dia? Hukumnya terbatal puasa secara automatik, dia kena qada balik. Okey. Kemudian yang diharamkan lagi orang yang perempuan haid ni siapa? Ialah tak boleh untuk nak mentalak mereka. Kenapa? Dia akan memanjangkan tempoh iddah bagi mereka. Ini bagi perempuan yang sudah disetubuhi. Kalau perempuan yang sudah disetubuhi kemudian dia dalam keadaan haid, maka lalu kita talakkan dia, maka hukum dia tak boleh, haram. Jadi kata sini fa in kana ghairu mawtu'atin bi an kana ghairu madkhulu biha. Kalau sekiranya seorang perempuan itu sudah berkahwin tetapi belum lagi bersama dengan isterinya, suami dia, maka tak haram talak ketika itu. Jadi begitu juga yang dimaksudkan juga dengan talak di sini, kita nak kiaskan juga orang-orang yang mana diharamkan ketika haid dan juga nifas ni, tak boleh kita nak bersama bersetubuh dengan mereka, kecuali setelah mana selesai semua kena mandi wajib baru boleh. Sesiapa yang mana bersetubuh dengan seorang isteri yang dalam keadaan haid, tengok keadaan. Kalau sekiranya setubuh itu di awal haid, darah masih lagi pekat hitam, maka dalam kitab fiqh disebutkan dia sunat bagi mereka suami ini sedekah sebanyak 1000 dinar. 1 dinar, 1000 dinar pula. 1000 dinar botak pula. 1 dinar. 1 dinar. Kalau kata dia bersama dengan isteri yang sedang haid ketika mana di penghujung haid dah, 2 minggu dah sabut pada dia kata, maka dia bersama dengan isteri di penghujung haid, sunat dia sedekah setengah dinar, RM500 lah lebih kurang. 1 dinar 1000 kan. Itu jaga-jaga pantang larang ketika mana demikian. Jadi hukum mazhab kita ni tak boleh, haram sekiranya bersama dengan isteri walaupun darahnya sudah kering berhenti tetapi belum mandi wajib, tak boleh untuk nak bersetubuh. Disebutkan dalam sini bahawasanya fal wat'u fil haidi muqaddamun al zina. Siapa yang bersetubuh ketika mana haid itu menjadi permulaan untuk nak berzina, naudzubillah misalnya. Gagah juga orang datang haid nak ni juga tak boleh. Wal istimna'u muqaddamun al wat'i fil haidi wa al zina. Dan juga beronani. Beronani ialah sebagai permulaan dia untuk bersetubuh ketika mana haid dan juga zina. Ini celaan-celaan. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya sesiapa yang bersetubuh dengan seorang isterinya sebelum isterinya mandi wajib, maka dia boleh mewarisi penyakit juzam. Juzam ni apa? Kusta. Saya pernah ziarah seorang ni
kulit dia ni melepas, berubat merata dah, kan? Berubat merata dah, tak berjaya juga. Last kali pergi jumpa dengan seorang syekh ni, tanya soalan satu je, pernah tak dulu masa bersama tetapi isteri belum mandi wajib lagi, terdiam lelaki tu, kan? Ataupun masa bersama duk menyembang dengan isteri, kan? Tengah bersama tu duk sembang sesama lepas pasangan. Maka bila ditanya soalan macam tu, dia terdiam. Dia pun nak cari ubat untuk anak mereka ni yang kena penyakit gatal kulit melepas ni, kan? Jadi bila dah diam tu, kata syekh tersebut, ini punca dia sama ada dua. Sama ada bersama dengan pasangan sebelum pasang isteri tu mandi wajib, ataupun bersama dalam keadaan sedang bersembang-sembang bercakap-cakap, terdiam terus. Ini punca dia. Sebab apa? Bersama dalam keadaan tanpa ada ilmu. Ni Imam Ghazali kata, siapa yang bersama dengan pasangan yang belum mandi wajib walaupun darahnya sudah kering, boleh mewarisi penyakit juzam, kusta. Boleh tak nak? Tu dia turun ke anak, turun dekat anak kena yang demikian. Betul tak? Allah, aku nampak macam Ustaz pelik tadi. Okay, ada soalan? InsyaAllah. Allah, ada soalan tak? Ada. Okay, jadi perempuan duduk dalam masjid boleh tak? Perempuan haid duduk dalam masjid tadi, soalan kita tadi tu. Kalau orang yang hadas sederhana pun tak boleh duduk dalam masjid, apatah lagi kalau sekiranya wanita itu haid, lagi tak boleh. Jadi wanita tersebut diharamkan pada zat tersebut, pada zat dirinya yang datang haid, maka tak boleh duduk dalam masjid. Orang kata kalau pakai pad macam mana Ustaz? Itu boleh bagi mereka yang berhadas sederhana, berhadas besar tak boleh. Jadi soalan ni, kalau sekiranya al-muk, sebelum tidur kan duk baca al-muk, boleh tak orang yang haid datang, orang yang haid baca al-muk sebelum tidur? Kalau sekiranya niat zikir tidak ada masalah, nak buat benteng diri tak ada masalah. Yang tak boleh apa, sengaja dia ambil. Jadi ini mazhab kita lah. Dulu Syekh Nuruddin masa kami di Mesir, orang selalu tanya soalan, Syekh macam mana kami ni perempuan haid, boleh tak kami nak duduk dalam masjid, nak ziarah makam ke sebagainya? Tapi kata Syekh, kalau saya ni berpegang dengan asal mazhab saya, mazhab kita, perempuan haid tak boleh duduk dalam masjid. Sebab apa? Kehormatan dirinya. Walaupun ada ulama yang lain membenarkan sekiranya tidak mengotori masjid. Tetapi kata Syekh Nuruddin, saya tak ambil pendapat tu. Saya ambil pendapat yang asal dalam mazhab kita. Tak boleh langsung. Itu Syekh Nuruddin yang kami belajar dengan guru-guru kami macam tu juga pegang. Jadi selalunya orang akan tanya, Ustaz ni tak boleh, tak apalah, kami tanya Ustaz ni kata boleh. Syekh Nuruddin kata apa? Kalau macam tu tak apa, terpulang pada masing-masing, semua akan dipertanggungjawabkan apa yang disoal. Jadi saya pun pegang macam itulah yang kuat dia. Kerana ini pendapat mutamat dalam mazhab kita. Nabi suruh ambil barang. Maksudnya duduk ke lalu? Masuk apa, masuk lepas tu dia keluar balik. Kan duduk dalam masjid. Lepas ambil barang dia keluar sekejap, saya tengok sekejap. Ni saya bawa dua kitab ni. Tadi dia baca dah tadi, mana dia tadi? Wal lubsu fil masjid. Nampak? Dalam kitab-kitab Kasyifatus Sajah, syarah kepada Safinatun Najah. Haram bagi orang haid ni berani wal mururu fil masjid in qafat talwithahu. Orang yang haid dia haram lalu dalam masjid sekiranya mengotori masjid. Jadi kalau kata orang haid dia nak lalu dalam masjid, lalu tu panggil murur, lalu je. Masuk pintu tu ni, keluar pintu sana, ataupun masuk ambil barang keluar balik. Itu tak apalah.
dan masuk tersebut dia tak mengotorkan masjid, darah tak menitik, maka tak mengapa. Yang tak boleh apa? Duduk dalam masjid tu. Tak boleh. Tu panggil duduk. Ni beza duduk dengan lalu nah. Jadi kalau lalu sahaja ambil barang keluar balik, tak apa. Ya, okey. Jadi ada sebahagian masjid yang mana mereka ni khaskan ini untuk wanita yang uzur. Kawasan ni untuk wanita yang uzur. Kalau sekiranya mereka dah sebutkan demikian, mereka lebih tahu kerana ini pembinaan masjid. Kalau sekiranya kawasan ni kami tak niat sebagai masjid, ini untuk wanita uzur, maka tak apalah, dibenarkan. Tapi kalau kata memang satu masjid semua ni niat untuk masjid, maka tak boleh lah. Di masjid ni dia masjid ni 7 lapis ke bawah, 7 lapis ke atas. Walaupun dia tu haid tapi duduk naik helikopter, duduk pusing kat masjid. Dikira masjid itu tak boleh tu, haram. Sebab apa? Dikira sebagai apa? Duduk al-muqsu fil masjid. Yang boleh wanita haid ni lalu ambil barang, keluar ke ataupun lalu keluar balik. Sebab tu kita apa? Kita panggil sebagai hadas yang berat. Kerana pantang larang dia berat. Wallahu alam lah ya. Quran. Ya. Memang ya. Sebab tu saya ceritakan tadi dia apa yang asalnya wanita haid ni tak boleh baca Quran. Maka dia akan keluar pula pandangan-pandangan. Okey, mereka ni yang ada exam. Mereka ni yang ada apa? Yang tahfiz, yang nak mengulang Quran, adakah boleh nak baca Quran juga? Takut lupa dan mengaji, takut lupa sebagainya. Ini farak dia panggil, cabang-cabang sahaja. Tapi yang pokok dia ni asalnya tak boleh. Maka cabang ni ikut pendapat para ulama. Ada para ulama yang mengharuskan, ada yang tak boleh. Tapi kalau sungguh-sungguh berpegang dengan pendapat mutamat dalam mazhab kita ni, yang perempuan baca Quran tak boleh baca. Buka Quran dengar. Dengar ataupun dia tengok baca ni. Jangan melafazkan. Ini yang muktamad dia. Ini yang pendapat yang paling kuat. Jadi hak bawah tu bagi fatwa. Fatwa ni dia beri apabila perlu saja. Bukan kita nak bagi perlu bila, contohnya sebab nak mengulang, sebab nak exam, sebab apa sekian. Itu bila perlu. Bukan semata-mata kita nak bagi umum semua keadaan boleh. Maka lalu apa bezanya orang yang berhadas kecil dan juga orang yang berhadas besar? Sebab tu para ulama buat pembahagian. Ini yang mazhab kita yang asalnya. Boleh tak? Itu yang asalnya. Cuma itu yang asal dia. Tapi ada orang kan, saya ni kalau tak baca Quran rugilah. Tahu. Sebab tu kata Syekh tadi terpulang pada masing-masing. Kalau saya orang tanya saya masalah ni, kata Syekh, saya akan pegang yang kuat yang asalnya. Yang lain tu masing-masing mereka yang akan tangguhlah. Sebab tu dia panggil apa? Hadas yang besar, kerana pantang larang dia besar. Memang walaupun ada sebahagian guru-guru yang bagi kalau kita duduk haid 2 minggu tak baca Quran, tak talaki 2 minggu, lama bila nak habis Quran. Itu panggil apa? Fatwa. Fatwa ni keadaan yang tertentu sahaja. Pandangan yang dipilih masa keadaan tertentu sahaja. Kena insya-Allah. Macam mana? Semua mazhab bukan. Mazhab ni mazhab kita. Mazhab lain mungkin ada yang benarkan lah. Macam mazhab Maliki, mazhab Hanbali, wallahu a'lam lah. Tapi mazhab kita kalau ra itu memang khas untuk Quran saja. Orang tak panggil ra lain. Maka tak boleh kita nak sentuh tadi tu. Boleh, tapi kita yang kuat dia yang tu. Kata Syainuddin jangan duk jangan duk ubah-ubah dan sebagainya. Campur aduk. Jadi menyebab apa? Dia akan jadi lebih ambil mudah. Macam tadilah, walaupun guna ayat liur ni tak ada masalah, tak najis. Kita pun nak ambil juga mazhab Maliki. Kenapa mazhab Maliki lebih warak dengan Quran? Mazhab Maliki tak boleh haram, mereka pusing dengan ayat liur ni tak boleh.
Jadi kalau nak ubah dia akan jadi bermudah-mudah dengan mazhab yang lain. Pegang mazhab kita insya-Allah. Allahu a'lam. Ya. Jadi bila dah ada kes emergency dia panggil darurat dalam kaedah kita ni. Maka benda yang darurat tabihul mahzurat. Maka diharuskan kalau sekiranya memang terpaksa nak jatuh orang kafir nak ambil, kita tak ada wudu, saya tak ada wudu, wajib ambil ketika itu. Bukan haruslah, wajib ambil. Sebab apa? Nak selamatkan. Jadi masalah darurat terpaksa dia masalah yang lain. Segi hukum ni yang satu. Nah, insya-Allah. Sama. Kalau tidak ada wudu, tak menghadap kiblat, maka hukumnya tidak sah. Kerana apa? Kerana sujud syukur, sujud sejadah termasuk juga macam sebahagian daripada solat. Maka tetap juga kena ada wudu, kena menghadap kiblat. Kerana nak sujud syukur tak boleh. Ini apa? Allahumma salli. Saja-saja sujud tak boleh. Kata guru kami, benda ni depan Masjid Haram pun boleh berlaku. Duduk saja-saja sujud syukur. Sedang sujud syukur dia ada takrif dia. Benda yang jarang-jarang nikmat yang kita dapat. Itu tak boleh. Ada benda yang kita nak buat ibadah tapi tiba jadi haram balik. Mazhab lain tak apa boleh kan, tapi dia ada syarat-syarat yang lain. Bukan kita nak mazhab lain boleh kita ikut gitu je tak. Mazhab lain pun dia ada syarat yang membolehkan pula. Itu kena buka mazhab lain pula lah. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamul masakin. Ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum rahmataka nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.